Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 20 Jun bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeram Muhammad Said Rosli membuat laporan berikutan dakwaan laungan azan subuh mengganggu waktu tidur penduduk bukan Islam di sebuah kawasan perumahan di Puncak Alam Selangor. Muhammad Said berkata pihaknya menerima panggilan daripada pengerusi surau perumahan berkenaan semalam berhubung tindakan seorang ahli jawatankuasa perumahan itu memasuki surau tanpa kebenaran. Jelasnya individu yang merupakan lelaki bukan Islam itu telah hadir berseluar pendek dan memberi alasan masuk ke surau untuk membuat pemeriksaan kelantangan pembesar suara yang digunakan. Lelaki berkenaan memaklumkan telah menerima aduan daripada penduduk bukan beragama Islam bahawa laungan azan subuh itu mengganggu waktu mereka tidur. Muhammad Said berkata ini merupakan aduan berterusan yang telah diterima daripada jawatankuasa perumahan berkenaan. Malah pihaknya juga telah beberapa kali memberikan peringatan kepada penduduk perumahan itu dan di warga Jeram berhubung isu laungan azan tersebut di Facebooknya. Beliau juga telah menampilkan sekali titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang mana di negeri Selangor tidak boleh menghalang untuk melaungkan azan. Ujarnya lagi, beliau merasakan mereka yang bukan Islam di kawasan itu telah mencabar titah Sultan Selangor dan tindakan mengikut lunas undang-undang perlu diambil bagi memberi pengajaran. Wabak COVID-19 terus mengancam industri pelancongan dengan ribuan bas pelancongan berdepan risiko ditarik selepas pemiliknya gagal menjelaskan hutang pinjaman. Nayang Siang Pau melaporkan daripada kira-kira 8,000 bas pelancongan yang ada di Semenanjung, 80%nya masih berhutang dalam membayar pinjaman. Walaupun mendapat moratorium daripada bank selama 6 bulan yang diumumkan kerajaan pada Mac tahun lalu, tetapi ketiadaan pendapatan menyebabkan pengusaha masih gagal membayar pinjaman. Seorang pengusaha mendakwa kalangan mereka sudah tidak mampu membayar pinjaman antara RM8,000 hingga RM10,000 dan mungkin terpaksa melihat bas mereka ditarik. Disebabkan kebanyakan bank tidak menyediakan pinjaman untuk bas pelancong, pengusaha kebanyakannya meminjam daripada syarikat kewangan dan syarikat pinjaman. Syarikat berkenaan memberi moratorium maksimum 3 bulan pada tahun lalu dan menghendaki peminjam menyusun semula pinjaman mereka. Namun begitu, keadaan wabak yang lebih mengganas pada tahun ini juga menyebabkan ramai yang tidak mampu membayar, selain tidak kurang yang bertukar kerja tetapi masih berhutang walaupun bas pelancong mereka tidak berjalan. Jika keadaan tidak bertambah baik, sebanyak 80% agensi pelancongan yang mempunyai bas sendiri juga dijangka tidak dapat bertahan menjelang akhir tahun. Daripada 1,600 agensi yang mempunyai bas sendiri, sebanyak 600 dilaporkan telah gulung tikar setakat ini. Dua pekerja pembinaan warga Bangladesh mengalami kecederaan selepas perancah konkrit di lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash, Pampiran susul keluar kota Damansara yang dalam pembinaan runtuh malam tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.14 malam tadi. Seramai 9 anggota bersama 2 jentera dari BBP Sungai Buloh dikejarkan ke lokasi kejadian. Jelasnya mangsa yang cedera berusia dalam lingkungan 20 hingga 40 tahun sedang melakukan kerja di bawah struktur tersebut. Berdasarkan laporan awal, konkrit yang sedang dalam pembinaan itu telah runtuh dari ketinggian 12 meter. Nur Azam menambah kesemua mangsa mengalami kecederaan ringan telah dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk menerima rawatan. Sementara itu, projek lintasan Damansara Shah Alam Senyam Berhad Pro Lintas dalam satu kenyataan juga mengesahkan kejadian itu telah mengarahkan kerja di tapak pembinaan itu dihentikan serta-merta. Insiden runtuhan itu tidak membabitkan pengguna lebuh raya atau orang awam kerana ia berlaku di dalam kawasan pembinaan tertutup. Dalam pada itu, pasukan Emergency Response Team ERT Dash juga telah berada di tempat kejadian semalam bagi mengawal trafik dan proses pengalihan perancah besi yang terlibat. Seorang pedofilia ditahan dipercayai terlibat dalam kegiatan pornografi di internet selain mempromosikan pelbagai aktiviti seksual membabitkan kanak-kanak di media sosial. Ketua Polis Daerah Kajang SCP Muhammad Zaid Hassan berkata suspek merupakan seorang remaja lelaki yang baru berusia 19 tahun ditahan di Semenyi Selangor pada Rabu lalu. Ujarnya dalam satu kenyataan sekitar jam 6 petang itu, sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah D11, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman telah menyerbu rumah suspek di Semenyih.
Dalam serbuan itu, polis telah merampas sebuah telefon bimbit milik suspek yang mengandungi gambar dan video kanak-kanak bagi tujuan mempromosi aktiviti tidak bermoral kepada umum serta pihak tertentu. Suspek telah dihantar riman selama 4 hari sejak Khamis sehingga hari ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 292 Kanun Kesesaan dan Seksyen 10 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Malaysia dijangka mencapai imuniti kelompok pada November atau Disember ini. Itu keyakinan yang dinyatakan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Jelasnya jangkaan itu mampu dicapai selepas melihat kepada perancangan negara pada ketika ini dan bergantung kepada proses vaksinasi yang akan diperluaskan secepat mungkin. Kalau kita lihat kepada perancangan kita dalam tempoh sekarang ni, kita seolah-olah berperang dengan virus ni, iaitu ada pasukan peperangan barisan hadapan, iaitu menggunakan kaedah kesihatan awam, patuh pada SOP, duduk di rumah dan sebagainya. Tapi sebab dah lama sangat kelesuan mental, fizikal, jadi susah kita nak bertahan kat situ. Kalau kita bertahan kat situ, buka aja, jadi kita akan kembali, kes akan melebar. Jadi sekarang backup ialah vaksin. Jadi kita ada masa sekarang ni, bagi masa 2 bulan, 3 bulan untuk tingkatkan vaksin. Kita jangkakan dalam tempoh mungkin bulan 11 ataupun bulan 12 kita akan capai imuniti kelompok. Kalau kita capai imuniti kelompok, mungkin kita akan laksanakan, kalau nak pergi masjid, mesti ada tunjukkan kita dah divaksinkan, baru dah boleh masuk ke masjid dan buat aktiviti-aktiviti merentas negeri dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam webinar Islam dan isu semasa iaitu sosialisasi agamawan dalam menangani COVID-19 yang disiarkan secara langsung di Facebook Pertubuhan Intelektual Negara Pintar dan Persatuan Ulama Malaysia PUM semalam. Sementara itu, menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, untuk memberi kebenaran aktiviti di masjid dijalankan walaupun ada jemaah telah divaksinasi, ia masih terlalu awal. Kita tak boleh laksanakan sekarang. Kalau kita laksanakan sekarang, kita katalah ke masjid mesti telah pun divaksinasi. Kalau nak merentas negeri, daerah mesti divaksinasi. Tetapi ramai lagi tak divaksinasi. Jadi orang marah. Iaitu kita nak divaksinasi tapi masih dalam proses menunggu. Jadi kita tak dapat patuh kepada sistem yang baru. Jadi kita akan melihat kalau ramai di kalangan rakyat Malaysia telah pun divaksinasi, kita akan gunakan vaksinasi sebagai satu kaedah untuk merentas negeri, ketidakpatuhan, tak perlu patuh kepada SOP dan sebagainya. Jadi ini mungkin belum dilaksanakan tapi dipertimbangkan. Masuk ke masjid mesti ada SOP, masuk ke merentas negeri mesti ada pasport vaksin tu. Jadi mungkin negara-negara lain kalau kita nak pergi, contohnya kat umrah dan sebagainya, kita perlu divaksinasikan. Itu satu syarat dia. Jadi mungkin untuk merentas perkembangan berita luar negara. Ibrahim Raisi telah memenangi pemilihan Presiden Iran selepas menerima 62% undi. Beliau adalah Ketua Hakim Iran yang digambarkan seorang ultra-konservatif. Raisi akan dilantik pada awal bulan Ogos ini dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dasar dalam negeri dan urusan luar negeri. Beliau adalah antara individu yang berada di bawah sekatan Amerika Syarikat dan telah dikaitkan dengan hukuman mati ke atas tahanan-tahanan politik. Mengikut sistem politik Iran, pemimpin tertinggi negara itu, Ayatullah Ali Khamenei, iaitu ulama agama teratas, memiliki kata putus dalam semua perkara membabitkan negaranya. Iran mengamalkan nilai-nilai Islam Syiah yang konservatif dan wujud sekarang kebebasan politik sejak revolusi Islamnya pada tahun 1979. Dalam keputusan rasmi menunjukkan jumlah pengundi yang keluar mengundi sebanyak 48.8%, iaitu paling rendah bagi pilihan raya presiden berbanding lebih 70% pada tahun 2017. Raisi yang berusia 60 tahun telah berkhidmat sebagai pendakwa raya semasa sebahagian besar kariernya. Beliau dilantik sebagai Ketua Hakim pada tahun 2019, 2 tahun selepas ditewaskan oleh Hassan Rouhani dalam pemilihan presiden yang lalu. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.